Okey, selamat datang semua. Peperiksaan dah nak dekat kan? Mesti ada yang tengah berdebar sekarang ni. Tarik nafas panjang-panjang sebab anda dah ada di tempat yang betul. Anggap je penerangan kita hari ni macam senjata rahsia anda. Kita akan tukar nota yang tebal dan panjang tu menjadi struktur yang ringkas, jelas dan mudah diingat supaya anda boleh betul-betul kuasai RBT tingkatan 1 bab 1. Jom kita mulakan. Ini plan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan tengok definisi utama. Lepas tu, elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk, beza antara invensi dan inovasi, dan akhir sekali, kriteria reka bentuk yang baik. Terus straight to the point untuk peperiksaan anda. Kita masuk bahagian 1, definisi utama. Ibarat nak bina rumah, kita perlukan asas yang betul-betul kukuh. Mari kita lihat 3 definisi terpenting yang wajib anda tahu. Pertama sekali, teknologi. Tolong jangan hafal buta tuli ya. Secara ringkasnya, teknologi ni sebenarnya aplikasi sains dan matematik ke atas sumber semula jadi untuk cipta alatan. Kenapa? Sebab matlamat utamanya adalah untuk mudahkan tugasan harian kita. Kalau ia tak mudahkan hidup manusia, ia gagal berfungsi sebagai teknologi yang sebenar. Seterusnya, reka bentuk. Nak tahu rahsia untuk dapat markah penuh dekat sini? Kuncinya ada pada frasa ni. Penyusunan bahan secara terancang. Reka bentuk bukan bermaksud kita main campur je bahan sesuka hati. Ia adalah satu proses yang memang disengajakan untuk hasilkan produk yang beri impak pada hidup kita. Dan inilah godam peperiksaan paling best untuk anda. Kalau pemeriksa minta definisi reka bentuk dan teknologi, senang je. Anda cuma perlu gabungkan 2 definisi yang kita baru bincang tadi. Ia adalah penyusunan bahan secara terancang dicampur dengan aplikasi pengetahuan sains dan matematik. Ingat formula mudah ni? Confirm markah penuh dalam tangan. Okey, bahagian 2, elemen reka bentuk. Asas kita dah kukuh, sekarang kita perlukan bahan mentah pula untuk mula membina produk kita. Cuba sematkan nombor ni kuat-kuat dalam minda anda, nombor 7. Kalau soalan minta seneraikan elemen reka bentuk dan anda cuma tulis 6, bermakna anda ada tertinggal sesuatu. Wajib ada tepat 7 elemen. Ketujuh-tujuh bahan mentah tu ialah garisan, rupa, bentuk, tekstur atau jalinan, saiz, warna dan ruang. Fikir macam ni. Anda tak akan boleh bina apa-apa objek asas pun, tak kisahlah kotak ke, kerusi ke, kalau tak guna sekurang-kurangnya satu daripada elemen fizikal ni. Jadi, pastikan anda hafal senarai ni ya. Terus ke bahagian 3. Prinsip reka bentuk. Bahan mentah dah ada, tapi kita tak boleh main letak je, kita perlukan peraturan. Tara! Nombor ajaib kita muncul lagi. Ya, 7. Sama macam elemen tadi, ada tepat 7 prinsip yang anda wajib ingat. 7 prinsip tu ialah keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni. Semua ni merupakan aplikasi konsep tau. Prinsip-prinsip inilah yang akan mengawal macam mana kita susun elemen-elemen tadi supaya produk yang kita bina tu bukan je berfungsi dengan baik, malah sedap mata memandang. Dengar sini baik-baik, ini adalah perangkap peperiksaan yang paling selalu menjerat pelajar. Tolong, jangan tertukar antara elemen dengan prinsip. Elemen tu adalah alat fizikal anda, macam warna dan saiz. Prinsip pula adalah peraturan konsep, contohnya macam mana kita mencari keseimbangan. Nak senang ingat, elemen ialah alat, prinsip ialah peraturan. Jangan tersilap. Okey, masuk ke bahagian 4, invensi berlawan inovasi. Mari kita beralih fokus kejap daripada macam mana produk dibina kepada macam mana ia dikategorikan dalam dunia sebenar. Jom uji naluri anda sikit. Cuba bayangkan model telefon pintar paling latest yang paling canggih baru je dilancarkan. Pada pendapat anda, adakah telefon pintar tu satu invensi atau inovasi? Cuba teka. Dan jawapannya ialah inovasi. Invensi ni bermaksud kita cipta satu produk yang betul-betul baharu, yang memang belum pernah wujud lagi dekat muka bumi ni. Macam telefon pertama ciptaan Alexander Graham Bell dulu. Tapi, telefon pintar baharu yang keluar sekarang ni semuanya inovasi. Maksudnya, ia cuma pengubah suaian produk sedia ada supaya jadi lebih baik, jimat tenaga dan lebih mesra pengguna. Akhir sekali, bahagian 5. Kriteria reka bentuk yang baik. Katakanlah anda dah siap hasilkan produk. Macam mana pemeriksa nak nilai sama ada reka bentuk anda tu benar-benar berjaya?
Sebelum kita cakap soal cantik ke tak, sesuatu reka bentuk tu mesti lulus ujian etika dulu. Fakta ni sangat penting untuk soalan esei tau. Ada 5 tonggak utama: keaslian, mesra alam sekitar, jujur, bermanfaat dan selamat digunakan. Ingat, kalau produk tu cantik sangat-sangat pun, tapi bahaya bila digunakan, itu adalah satu reka bentuk yang gagal. Ini membawa kita kepada senarai semak yang muktamad. Kriteria reka bentuk yang baik merangkumi kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti, kebolehpasaran dan ergonomik. Bunyi macam panjang tapi anda wajib hafal terma-terma spesifik ni. Kenapa? Sebab ia akan bagi anda perbendaharaan kata yang padu untuk huraikan jawapan subjektif dengan cemerlang nanti. Tahniah, anda dah pun berjaya kuasai Asas RBT Tingkatan 1, Bab 1. Anda dah ada plan tindakan yang cukup mantap. Sebelum berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Nanti, cuba pegang apa-apa objek, tak kisahlah pen ke, botol air ke, cuba kenal pasti, boleh tak anda nampak 7 elemen dan 7 prinsip yang digunakan oleh perekanya? Mula melihat dunia melalui kacamata reka bentuk. Dan saya garanti, peperiksaan ini akan jadi kacang je buat anda. Teruskan usaha dan selamat maju jaya semua.